Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak kuat kan? Itu kita ejah tak mana tu? Kita tengok Mizah ingat tak? Tolak hak mana-mana yang nampak macam ada volume ke apa ke. Testing 1 2 3. Belum lagi. Tekan. Testing. Testing. Sikit lagi. Testing 1 2 3. Ada tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Tak mic ni. Mana hak tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu pada hari Isnin, kelas pertama dalam bulan Ramadan. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Di antara yang terpilih, Allah pilih untuk masuk dalam majlis ilmu pada hari ini. Kita sentiasa istiqamah fardu ain. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang kita tahu, menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan, satu langkah umpama setahun pahala sunat yang sempurna. Bukan pahala sunat biasa, pahala sunat yang sempurna. Kita kadang-kadang sembahyang sunat pun kita banyak yang potong-potong kan, tak baca iftitah, tak baca surah. Ni kita dapat yang sempurna setahun. Dan kita akan dapat gandaan 70 kali ganda. Ada ingat lagi tak? Ada satu saya lupa. Ada 3 semua, saya lupa dah satu lagi tu. Okey, tak apalah kalau jumpa ya. Okey, jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya ucapkan juga, tengok tadi dekat TikTok ada tulis macam unstable dia punya line. Harap-harap okey lah ya. Okey, jom kita baca Quran dulu, muka surat 180. Boleh ya? Muka surat 180. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afun wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. Betul ke Allah qalu Allahumma ni? Betul kan? Tak sana. Tak. Dia bukan Allahumma kot. Qalullah aja. Okey, ulang balik nah. Wa idz qalul pelik juga ayat 32 kan? Oh bukan, Allah betul. Wa idz lagi sekali nah, Allah betul. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indik
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Ustazah nak tanya, kalau dekat Facebook kan tak boleh sebut. Okey, dekat muka buku okey tak? Dekat TikTok line okey tak? Kalau tak okey, salah satu Ustazah nak tutup, nak record. Sebab mereka kata di sebelah sini dah mula sangkut-sangkut. Dekat TikTok Ustazah tak tahu okey ke tak? Kalau okey, kita boleh teruskan. TikTok kita boleh rakam juga. Okey tak? Tolong komen sikit. Macam mana? Okey tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. TikTok okey Ustazah? Okey, TikTok okey ya. Okey, alhamdulillah. Kalau TikTok okey, so yang sana Ustazah tak kisahlah. Kita payahlah ke sekali ada, kadang-kadang dia tak ada pun tak apa sebab kita akan rekod yang TikTok punya. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi sekali kita mengucapkan kesyukuran, setinggi-tinggi kesyukuran, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memilih kita dalam berada di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat, dalam keadaan sempurna akal kita, dan kita boleh meneruskan ibadah puasa dan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan, serta boleh meneruskan pengajian dalam bulan Ramadan. Ya, semoga Allah terima amal kita, semoga Allah berikan keampunan kepada kita, terima taubat kita, jadikan kita hamba-hamba Allah yang berjaya di dalam bulan Ramadan sehingga akhirnya, insya-Allah, amin. Okey, tujuan kita masuk dalam bulan Ramadan, paling penting apa sebabnya kita ada dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah jadikan bulan Ramadan untuk kita? Dan kenapa kita nak sangat masuk bulan Ramadan? Kita tahu tak kenapa kita nak sangat masuk bulan Ramadan? Macam kita lah, kalau kita nak lomba lari, kita nak berjaya dalam pertandingan sukan ke ataupun apa-apa sajalah, sukan bola ke, sukan lari ke, sukan renang ke, sukan apa tak kisahlah, kita kena berlatih kan, kita kena berlatih betul-betul lah, dan kita ada matlamat itu nak menang, betul tak? Jadi kita tak akan rasa letih lah sebab kita nak menang. Jadi Ustazah nak tanya, kita masuk dalam Ramadan, kita buat semua. Kita solat, kita semayang yang fardu tu memang kita semayang tu, tak payah habaq lain tu, memang kita semayang. Lepas tu semayang sunat kita pulun, baca Quran, mengaji, tadarus semua kita pulun, main mengaji pun kita pulun. Tapi matlamat dia tu tahu tak kenapa? Apa matlamat? Kalau kita tak ada matlamat, kita macam tak nampak matlamat dia. Sebab tu kita tengok dalam masjid, awal-awal tu penuh. Lepas tu kurang sebab dia tak ada matlamat. Orang buat dia buat. Jadi kita risau, takut kita pun macam blur juga matlamat kita apa sebenarnya. Kalau kita tak tahu matlamat, kita macam awal-awal tu kita bersungguh-sungguh, mai kat tengah tu kita dah kurang, mai hujung kita akan kurang sebab kita tak ada matlamat. Kalau macam orang yang ada matlamat nak menang, nak dapat gold medal, nak dapat first prize ke apa, second prize ke apa, dia akan betul-betul buat sebab dia memang nak dapat. Tambah-tambah hari yang hujung-hujung nak dekat dengan tarikh perlombaan tu, dia memang tak akan miss punya latihan tu, betul tak? Dia tak akan miss punya sebab dia akan konsisten daripada 2-3 bulan. Mereka memang setahun mereka buat latihan sebab mereka nak menang. Kita Allah bagi masa sebulan tau. Bagi masa sebulan untuk yang pecut punya. Tapi yang 11 bulan lagi tu memang kita usaha sungguh-sungguh. Yang 1 bulan ni yang kita betul-betul pecut. Tapi apa matlamat dia? Boleh kongsi dengan saya tak apa matlamat dia? Mic ni dekat pun dia tak apa. Saya rasa memang dia tak kenal lagi. Dia tak kenal lagi mic ni. Kalau dia kuat, saya duduk macam ni pun dia dengar tau. Yang ni saya macam kena ni betul-betul. Bisa. Pergi repair lagi bagi jadi elok. Betul kan Ustazah? Betul. Okey, Nek Nurli dah sihat ke? Lama tak main mengaji? Okey, contoh mata.
Saya dah kata saya rasa darah sikit sekali. Cakap pelan tak apa. Cakap pelan dah dengar. Okay, alright, good. Terima kasih dapat pahala dia. Pahala semua yang mendengar. Alhamdulillah. Okey, jadi lagi sekali Ustazah ulang, apakah matlamat kita sebenarnya? Waalaikumsalam semua yang berada di online. Okey, apa matlamat kita? Muslimat, boleh nampak lagi. Sebab bagi beberapa matlamat saya bagi duit raya RM10. Duit raya RM10 saya punya tau. Saya bagi. Mestilah rasa seronok walaupun RM10 dia pun boleh cari kan. Hak Ustazah bagi RM10 kalau betul. Takwa. Lagi? Dibebaskan daripada api neraka. Lagi? Nak menghapuskan dosa. Lagi? Nak masuk syurga. Kembali pada fitrah. Banyak juga jawapan-jawapan tu yang lebih kurang sama juga lah. Tapi tengok bila Ustazah offer RM10 tu kan semua pakai nak bercakap. Kan Ustazah kata tadi ada matlamat. Betul tak? Sama. Benda ni tak salah tau. Sama macam kalau kita berpuasa, kita ada matlamat. Semua nak jawab kan? Okey. Okey, tadi Ayu kata apa ya? Ayu kata tak sat ni yang mula-mula jauhkan daripada api neraka. Dan jadi menjadikan lebih baik. Lepas tu ada yang Kak Midah kata apa tadi? Mengampunkan dosa. Cari keredaan, balik pada fitrah. Takwa. Siapa dia buat lagi? Muhasabah diri. Siapa dia? Kak Bani kata? Kak Bani kata? Okey, kita tengok dia punya jawapan tengok. Okey, saya tak tahu apa saya dia naikkan teh kan. Saya tahu sebab kita pendosa. Ada seorang kata sebab kita pendosa. Okey, saya boleh terima matlamat sebenar-benarnya. Ayu boleh dapat lah sebab dia kata sebab jauhkan diri daripada neraka. Dan Kak Midah dapat seorang RM10. Esok bagi, esok claim. Esok claim Hani tak bawa duit. Kalau ada saya bagi. Ustazah bermurah hati untuk bagi seorang RM10. Ada sungguh makan. Ambil berkat. Ada sungguh. Makan Ustazah bagi. Memang belah ni. Kamu tak nampak muka Ayu mana. Ayu. Ayu mai duduk ni. Ni Ayu. Dapat RM10 Ayu. Makan Midah. Sakit saya kupas nah. Ni Kak Midah. Depa kata apa? Lebih simpan dalam album kenangan. Okey, alhamdulillah ya. Okey, alhamdulillah. Awal daripada raya. Okey, jadi macam ni ya. Matlamat kita, ingat tak? Ada 4 kalimat yang kita kena sebut dalam setiap masa dalam bulan Ramadan. Yang pertama apa dia Syeda? Asyhadu la ilaha illallah. La ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Okey, 4 kalimat ni betul. Mula-mula kita memang kena istighfar. Kena la ilaha illallah dulu memperbarui kita punya tauhid kita. Kemudian kita istighfar. Kena banyak-banyak istighfar. Kena sebab apa? Matlamat kita lepas istighfar nak minta jauh pada neraka. Cerita dia dalam bulan Ramadan nak minta Allah ampun dosa dan kita tak masuk neraka. Tu je cerita dia. Tu je matlamat dia. Nak minta Allah ampun dosa kita dan kita tak masuk neraka. Allah punya sayang kat kita bagi sebulan untuk kita berpuasa dan menjaga puasa kita hanya nak bagi jangan kita masuk neraka. Jangan kita masuk neraka. Allah nak pelihara kita jangan bagi masuk neraka. Maka siapa yang tak mau masuk neraka, puasa dengan sungguh-sungguh keimanan. Imanan wahtisaman. Sebab dia tak mau masuk neraka. Dia tak mau masuk neraka dan dia nak Allah berdosa dia dan dia tak mau masuk neraka. Maka antara sebab-sebab orang yang boleh perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu diampunkan dosa dan dia jauh daripada neraka, antaranya adalah puasa itu sendiri dan menjamu orang makan. Menjamu orang makan buka puasa. Tak kena mabuk semua. Orang yang jamu orang makan buka puasa, dia akan dapat yang pertamanya puasa pahala orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tu dia dapat pahala orang tu. Okey, dia dapat pahala orang yang berpuasa tu sama macam orang tu puasa. Kalau kita bagi dekat orang yang jaga puasa, dia akan dapat pahala puasa orang tu. Kalau orang tu puasa
puasa dia macam sederhana biasa-biasa, dia akan dapat masa pola puasa sederhana biasa-biasa. Maka kita cari orang yang betul-betul berpuasa dan menjaga puasa untuk kita dapat pahala puasa dia. Macam orang makan. Kadang-kadang kita kan rasa macam, alah, kemarin dah jamu dah. Kita kena rebut lah kan. Kemarin dah jamu dah nak. Jamu orang buka puasa lebih besar daripada jamu orang bersahur. Jadi kita kena rebut tang buka puasa tu. Nak kalau dia mulakan makanan tu dengan juadah kita untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Lepas tu banyak ke istighfar. Memang astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Banyak. Saya dapat satu tasbih jari. Siapa hantar kat saya? Siapa post kat saya tak? Saya tak tahu siapa yang post. Dia post sehari sebelum puasa. Memang saya pakai sungguh lah tu. Pasal puasa. Saya kata, siapa hantar ni? Ada satu tasbih ni kan. Sedap pula, pegang dia besar elok kan. Dah jadi zikir saya pula sepanjang puasa ni. Saya tak tahu siapa yang bagi. Tak ada nama, tak ada apa. Dia post kat saya sehari sebelum puasa. Saya pun tak tahu siapa yang bagi. Wallahualam. Semoga dia dapat pahala yang sama macam apa yang saya buat. Okey, Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Banyakkan istighfar, banyakkan la ilaha illallah. Buatlah istighfar 1000, la ilaha illallah 1000, minta masuk syurga 1000, minta jauhkan daripada neraka 1000. Sehari-hari tu kan kita banyak zikir. Okey, jadi hari ini adalah sambungan yang kedua bab hati ya. Kita dah bagi tahu hari tu ya, nak jaga hati. So macam mana sangkut lagi dah? Tadi pun sangkut kan? Tadi ni macam mana sangkut tak? Kita nak kena jaga hati. Hati memang kena jaga sungguh lah. Sebab puasa ni bukan zahir saja, tetapi menjaga batin. Zahir tak ada masalah, senang saja. Senang dia zahir, puasa zahir. Jaga rukun, jaga syarat, sahlah puasa. Tapi masalahnya batin. Roh puasa tu kena jaga sungguh. Sebab kita bukan setakat berpuasa roh, tetapi kalau batin lah, maksud batin tu dia meluas. Bukan puasa roh saja, puasa akal, puasa fikiran, akal, fikiran, puasa nafsu, puasa apa lagi? Perasaan, semua tu kena puasa. Kadang-kadang kan Allah uji kita, nak tengok kita kalau ada kadang-kadang kan adalah benda-benda yang berlaku. Macam kita boleh je buruk sangka lah. Macam kita kata, Allah dia ni lah, kita cegeram kan. Aku puasa. Tak maulah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kalau boleh kawal dalam masa 5 hari ni, kawal untuk tidak langsung berburuk sangka dengan siapa-siapa. Kawal langsung untuk tidak berfikir buruk langsung. Kawal langsung supaya tidak melakukan sesuatu yang mazmumah. Alhamdulillah. Maknanya dia masih lagi dapat memelihara puasa dia tu, tingkatan puasa tu. Sebab puasa batin tu yang sebenarnya meningkat dan meninggikan darjat kemuliaan kita di sisi Allah SWT. Jadi kalau puasa zahir saja tu untuk hanya sah saja puasa. Tapi untuk mendapat pahala puasa tu, dia lebih kepada puasa batin. Puasa batin. Jadi kawanlah, memang kita nak marah, memang kita nak buruk sangka, memang kita nak terfikir benda yang buruk-buruk, memang nak terasa benda yang buruk-buruk, kita tahu buruk baik sangka, insya-Allah. Apa saja. Sebab apa? Allah tak menilai orang. Bila kita duduk depan Allah tak nilai apa orang tu buat kat kita. Allah nilai apa yang kita balas dekat orang tu. Jadi kita jangan fikirlah apa yang orang buat kita. Dia orang buat kat aku juga. Aku pun terasa juga apa yang dia buat kat aku. Dah, Allah tak tanya yang tu. Allah tanya apa yang hang buat kat dia. Bila dia buat kat hang, tak rasa buat apa kat dia. Saya doa kat dia. Dia kalau dosa mengumpat ni, memanglah kita kata banyaklah ulama-ulama bagi fatwa, dosa mengumpat orang ni dia takkan terhapus melainkan kita minta ampun kat dia, kita maaf kat dia kan. Tetapi ada lagi pandangan-pandangan ulama yang lain. Dia kata kalau yang tu boleh mendatang kemudaratan. Sebab kalau kita kata minta maaf makcik, saya nak jumpa makcik saya, contohnya kan, itu ada apa tu, dia baik yang kita lah, dia memang baik yang kita lah. Sebenarnya saya dah mengumpat makcik, saya dah kata kat makcik. Hang kata kat aku ke? Hang kata apa lagi kat aku? Daripada dia baik dengan kita tu, dia kata rasa hati kan. Hang kata apa lagi kat aku? Takkan kita nak terang, takkan kita nak guna fatwa tu. Benda tu akan mendatang mudarat lagi pada kita. Jadi macam mana cara nak menghilangkan dosa mengumpat? Dengan cara kita istighfar dan istighfar untuk dia. Kayak kita banyak mengumpat orang, 500 istighfar untuk kita, 500 istighfar untuk dia.
kita memang dalam bulan Ramadan ni kita ambil peluang sebab dia pahala tu berganda. Yang sunat, okey, yang betul lah yang sama. Yang sunat satu wajib. Yang wajib 70 kali ganda. Okey. Jadi maknanya bila kita zikir, kita doakan 500 ni untuk aku zikir. Aku istighfar untuk 500 ni. 500 lagi untuk orang yang aku pernah mengumpat dan aku tak ingat siapa dia. Itu cara dia. Dan ya Allah, berilah keselamatan ke atas dia, berikan hidayah kepada dia sebab aku dah mengumpat dia. Itu cara dia lah. Sebab kalau kita nak jumpa orang, bukan kita senang nak jumpa orang. Kalau kita mengumpat orang kat tepi jalan, macam mana kita nak jumpa? Dia duduk jauh, kita tak kenal dia pun. Duduk kita melancang lah kalau jumpa orang. Mama bagi kan. Lalu ya Allah, dia kan. Kena tengok orang naik motor kau kan. Motor kecil, orang besar ke apa ke tu, dia boleh sumbat dia motor tu, dia sumbat semua tu. Orang tu tak suka lah kalau dia dengar. Ataupun kita kata di depan. Tapi dosa tu takkan terhapus selagi kita tak melakukan perkara-perkara tertentu. Antaranya tadi, kita minta ampun kepada orang yang tu memberatkan lagi. Islam ni agama rahmah, agama kasih sayang. Takkan kita nak pergi bergaduh dengan orang untuk minta maaf kat dia. Melainkan fitnah kita kena selesai sendiri dekat orang yang kita pernah sebarkan. Kita kena fitnah paling dahsyat. Fitnah paling dahsyat sebab kita kena kutip balik bulu-bulu yang terbang. Fitnah tu umpama bulu terbang. Bulu ayam yang kita pegang satu kampung ini, lepas tu kita bagi sepak ke udara dan angin dah bawa dah semua debu-debu dan bulu-bulu tersebut ke serata tempat. Untuk hilangkan dosa tu, kita kena kutip semua bulu-bulu tu. Itulah dosa fitnah. Tak cukup dengan minta maaf saja. Kena pula orang yang kita sepak tu dia percaya. Lagi berat. Jadi jangan cari pasal lah. Duduk saja tu jangan cari pasal. Yang kita dah terbuat dah tu, kita tak tahu cara macam mana kita minta maaf ke. Kita minta ampun kepada Allah. Dah minta maaf dah tak boleh dah. Kita mungkin tak jumpa orang tu, mungkin dah mati dah. Jadi cara dia memang kita boleh lagi lah campur dengan kenduri kenara ke apa, pahala-pahala kita bagi kat dia. Kita tengoklah sama ada dia mau ampunkan dosa kita ke tak. Kita pun tak tahu. Sebab kalau kita mengumpat dia mungkin 2-3 orang je. Tapi sekarang ni orang dah mula mengumpat dalam TikTok, ya, dalam media sosial. Jadi dia dah makin ramai yang orang dengar. Itu yang paling risau lah. Sebab dia dah makin tersebar. Senang je sekarang ni, nak dapat pahala pun senang. Sebab banyak tazkirah, banyak kuliah-kuliah ilmu, kan? Dapat doa-doa dalam TikTok, dalam Facebook, dalam IG, dalam semua. Tapi nak dapat dosa pun senang. Nak dapat dosa pun senang. Jadi kena jaga sungguh. Okey, hari ni masih lagi saya nak pergi lagi tentang puasa. Puasa dengan hubungan ni dengan hati, ya. Dan kita bagi tahu dah sebelum ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hati kita, pintu dia, tingkap dia adalah mata dan telinga. Itu saja. Mata dan telinga. Selagi mana kita ada mata, kita memandang. Selagi mana kita ada telinga, kita mendengar. Hati kita akan rosak dengan dua sumber ni, kalau kita tak pandai jaga. Sekarang ni ramai orang berzina, melakukan dosa maksiat. Zina, saya suka sentuh zina sebab baru ni saya ada baca statistik pasal anak luar nikah. Dan kita jangan sembang, Ustaz tak sembang zina, Ustaz terus sembang hati mas pun. No. Sebab ramai orang berzina zaman sekarang ni. Dan saya cuba tengok daripada statistik daripada Persatuan Hak Kesihatan Wanita. Dia bagi tahu 150 kes sehari ibu yang lahir anak luar nikah. Ini 2000 sampai 2012 ni cerita dia ni. Bukan 2023. 2012 dia buat 2012 sampai 2015. Dia kata di situ dia tulis 150 kes sehari ibu yang lahir anak luar nikah. Tu main pasal apa? Pasal maksiat. Maksiat tu daripada mana? Daripada hati. Hati main pada mana? Pada mata. Lepas tu kita nak sembang pada hati. 51,000 sehingga 56,000 kelahiran setiap tahun JPN. 51,000 hingga 56,000 kelahiran anak-anak luar nikah. JPN punya statistik. Banyak tak? 51,000 tahun, setahun.
Ada 2 tahun. Ini zina yang beranak, zina yang tak ada anak. Zina yang tak melahirkan ramai. Zina yang dia berzina tapi dia tak mengandung lah, pakai kondom ke apa ke semua kan. Ni zina yang statistik anak nak nikah. Itu belum masuk kes yang gugur, menggugurkan kandungan. Dianggarkan 90,000 hingga 100,000 kes setiap tahun. Astagfirullahaladzim. Apa nak jadi dah? Duka banyak. Kita kena bincang benda ni. Sebab bagi orang yang beriman, kalau kita dengar kan, kita tak rasa apa dah. Biasa orang zaman dulu. Tak ada iman dalam hati dia. Hati dia ada masalah. Kita sekarang ni relate dengan hati. Hati kita macam mana bila dengar benda macam ni? Rasa nak menangis ke? Kalau tak menangis, paksa menangis. Sebab itu menunjukkan tanda hati kita ada iman. Kalau kita kata, budak-budak lah Ustazah, biasalah. Maknanya, kita dah mula risau, hati kita dah sakit. Bila hati kita sakit, bayangkan kita puasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati sakit. Kita kena buat sesuatu, doa kat mereka supaya Allah bagi petunjuk, bagi hidayah. Bila kita nampak benda-benda macam ni, kita memang kena buat sesuatu macam doa ke, bantu ke. Kalau ada orang tanya kan, ada setengah orang bila anak dia berzina dan melahirkan anak, mak pak dia akan lepas tangan. Dia akan kata macam ni, hang yang mulakan, hang yang buat, hang urus nyari. Aku bagi hang menikah dengan lelaki tu. Pasal hang yang buat dengan dia, hang menikah dengan dia. Anak kita boleh bagi menikah dengan orang yang merosakkan anak kita. Apa nak jadi dengan keturunan kita? Kita kena lindung dia. Kalau kita dengar, kalau dengar kes-kes berlaku dalam keluarga kita, ke adik-beradik kita dengan sahabat, kita ada telinga kan, ada mata kan, ada mulut kan, diam. Jangan bagi orang tahu, satu kampung seorang pun jangan tahu budak ni sebenarnya anak luar nikah. Dia sedang mengandungkan anak luar nikah. Kita kena lindung, jangan bagi dia tahu. Sebab kalau orang lain tahu, orang akan pandai serang kat dia, dan kemungkinan dia akan rasa biar pi ya, semua orang dah tahu dah. Semua orang dah tahu dah. Jadi daripada Persatuan Hak Kesihatan Wanita RRAAM, sebanyak 532,158 kelahiran lagi sekali. 532,158 kelahiran anak tak sah taraf. Ya? Oh, 1/2 juta. Yang ni didaftarkan oleh JPN 2005 sampai 2015. Stop kat situ. Cerita dah ni bukan cerita orang main masjid je nak sembang dia mudah lah, apa mazmumah lah, jangan mengumpat, jangan mata. Lah ni cerita dia, cerita anak nak nikah berzina dah jadi biasa. Dah jadi biasa dan dosa ni tak terasa apa. Kita dah kena fikir. Kita ni termasuk dengan orang yang berpuasa, duduk dalam bulan Ramadan, tidak merasa apa-apa bila sebut tentang dosa maksiat, tentang dosa zina. Ada seorang lelaki, ada seorang perempuan, nama dia Hindun, tahu kan? Hindun zaman Nabi. Dia ni sangat dengki dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sangat sakit hati, dia sangat marah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya? Lain okey ke? Dia sangat marah, dia sangat dengki. Dia nak bunuh Nabi, tapi tak boleh. Jadi dalam peperangan Uhud, bapa saudara Nabi nama Hamzah. Ya? Hamzah ni ada dalam peperangan Uhud. Jadi dia offer. Dia seorang wanita Hindu ni, wanita yang terkenal, yang sangat berjaya, yang sangat kaya. Dia berpengaruh lah. Jadi dia kata, siapa yang boleh bunuh Hamzah, aku bebaskan hampa. Masa tu banyak hamba-hamba yang perlukan untuk dibebaskan, memerlukan pembebasan. Semua orang nak. Budak-budak ni yang nak kena bebas, yang hamba-hamba ni. Tak larat kan jadi hamba kan? Nak buat kerja apa yang Tuhan dia suruh kena buat dengan tak bayar gaji, dengan apa hamba ni orang suruh buat apa dia buat. Sebab tu kita ni hamba Allah. Apa yang Allah suruh buat kita buat. Kita tak kata apa dah. Apa yang Allah kata wajib kita buat. Apa Allah kata haram kita buat. Kita tinggal sebab kita hamba. Jadi semua hamba semua pakai doim Hamzah. Ada satu hari tu, satu ketika tu Hamzah tertidur. Bila Hamzah tertidur, memang
Nama saya tengok dah. Apa? Washi. Washi. Dia ni nampak Hamzah tengah tidur. Dia ambil tombak, dia tikam dengan tombak, Hamzah memang wafat. Dan ketika wafat tu lah dia jadi syuhada. Darjat Hamzah diangkat oleh Allah SWT sebagai syuhada. Lain okey. Okey, Alhamdulillah. Bila dia dah wafat, Hamzah, Hindu ni dengan bangganya merasa dia ni berjaya lah membunuh Hamzah tu. Belah dada, pegang hati, gigit dengan bangga. Dia gigit dengan bangga. Dia wanita jahat lah kita kata. Wanita yang jahat ni yang boleh gigit hati orang ni masuk Islam. Masa Fathul Mekah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kena berbai'ah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya dia, wahai wanita, kamu kena beriman dengan Allah, mau ke? Ya Rasulullah. Itu sejahat-jahat manusia lah perempuan. Wanita yang boleh gigit hati Hamzah, manusia Hamzah, bapa saudara Nabi. Dia tanya, ya. Lagi apa dia lagi ya Rasulullah? Nak banyak ni? Nabi kata, kamu tak boleh minum arak. Ya. Saya tak minum arak. Ya Rasulullah, saya tak minum arak. Kamu tak boleh berzina. Dia dengar zina, dia kata, apa ingat saya ni perempuan murahan ke? Saya ni sejahat-jahat saya pun saya tak zina tu. Saya tak pernah zina. Dan saya tak akan berzina. Tu, perempuan jahat yang bunuh orang gigit hati pun tak berzina. Nak apa zina ni murah. Zina ni murah. Menurunkan darjat. Jatuh darjat seorang wanita Islam. Yang tadi kita baca berapa ribu? 532,158 kelahiran anak tak sah taraf. Tu hak anak tak sah taraf bukan kes zina tu saja. Kes zina tak beranak pun banyak. Kes zina buang anak pun banyak. 2005 sampai 2015. Zina ni murah. Habis murah. Dan kita tengok anak-anak zaman kita sekarang ni, banyak zina, kes zina, baru umur 13 tahun, sakit perut, pergi cek-cek beranak, mengandung. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita semua, anak-anak kita, keturunan kita semua umat Islam daripada zina, ya Allah, amin. Pasal apa zina? Punca dia mata. Sebab dia tengok banyak dalam handset, gadget. Paling kita takut, kalau anak kita berzina, ada share daripada kita. Sebab kita yang bagi gadget tu kat anak kita, kita dapat pahala. Kita dapat dosa juga. Kita dapat dosa juga apa yang anak kita buat. Kalau kita mati, dia masih lagi berzina, kita dapat dosa juga jariah daripada dalam kubur. Sebab anak tu zina, asbab kita yang bagi handphone dekat dia. Tadi saya dengar ada satu orang putih, orang kafir, nak bagi handphone dekat anak dia, dia letak 10 syarat. Antara syarat dia ada password. Nak balik rumah phone kena duduk atas tu, atas lemari. Mak dengan ayah tengok tu, duduk tangga tu. Nak main phone pun ada waktu. Kita kira Allahuakbar. Saya takut sungguhlah. Lah ni kan dalam bulan Ramadan, sama-samalah kita doa supaya anak-anak kita terhindar daripada zina. Jangan cerita anak, cerita kita pula. Kalau dulu kita pernah buat zina, ya, dulu kita pernah buat muqaddimah zina, kan kita nak cerita kita baik semua. Walaupun dengan suami kita, dulu tak suami lagi, tapi kita masih teringat-ingat, masih simpan lagi handphone boyfriend kita dalam tu, handphone kita, masih simpan lagi hadiah dia, masih rasa-rasa teringat-ingat sekali, rasa macam mana, macam rindu-rindu. Kita pernah dating kat mana-mana, kita duk pergi lagi tempat tu. Kita belum lagi dikira sebagai orang yang bertaubat. Dosa taubat tu belum lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa tu belum ampun, makna kata kita heret dosa tu sampai ke dalam kubur. Benda yang lepas jangan dah kita patah balik pergi belakang. Kalau kita dah pernah buat, mungkin zaman suami kita dulu memang kita dapat hadiah kan. Sekarang bakar hadiah tu semua. Walaupun kita dah kahwin. Sebab benda yang kita dapat tu sebelum kahwin. Masa kita tengah berzina dengan suami kita.
Mukadimah zina. Mukadimah zina, telefon-telefon, zina juga. Pegang tangan, jalan-jalan. Bertunang dah, kelok jalan dah. Sebab dulu kita tak sedar lagi. Sekarang baru kita tahu. Benda tu salah. Anak-anak kita lah ni, bertunang, kelok jalan dah. Hantaran beli sekali. Bila nak menikah, tak tahulah mereka ada duit, mereka menikah lah ni bertunang dulu. Tunang tu tak ada tarikh tu bila nak kahwin tu. Budak-budak ni dah berjalan dah. Jangan buat main. Sebab dosa zina semua main daripada mata. Semua dosa daripada. Kalau ada suami yang tak tiba-tiba tak sayang pada isteri dia. Tiba-tiba dia dah mula berminat pada orang lain. Isteri sama, suami sama. Tiba-tiba dia nampak bini dia dah tak cantik. Semua sebab mata. Sebab dia dah mula melihat yang haram. Bila dia dah start tengok yang haram, Allah dah bagi tak elok dah yang halal. Kalau pula bila ada orang yang mula dah berpaling arah kepada isteri atau berpaling pada suami, menunjuk satu je. Dia tak jaga mata dia. Kalau dia jaga mata dia, mesti bini dia masih lagi cantik daripada dulu sekarang. Sebab yang halal. Itu je, punca dia mata. Jadi nak jaga hati dengan mata. Kita pun dah risau dah. Kita pun kalau nampak sekarang ni kan, bila kita tengok dalam Facebook, tengok orang cerai, tak habis-habis cerai artis cerai, scroll je kata, tak payah baca. Sebab bila kita baca, dia akan rosak hati. Mata nampak, kita akan baca, dia akan rosak hati. Walaupun nak tahu jugalah cerita lanjutan ni pun macam mana khidmat kamu ada kan, scroll kata. Ada sakit-sakit dia pula bergaduh lelaki bini pun semua, scroll kata. Jangan sekali-kali stop untuk baca. Tajuk pun jangan. Sebab kita dah tajuk dah kita ternampak kan. Scroll kata. Sebab satu je. Jaga mata. Sebab mata tak jaga, hati rosak. Hati gelap. Pasal apa orang sekarang banyak anxiety? Mata juga. Sebab dia tengok ramai orang berjaya. Orang ni jadi founder. Orang ni pergi overseas. Orang ni pergi beli handbag baru. Orang ni pergi bercuti di mana-mana. Dia tak ada duit. Dia duduk di rumah. Bila dia tengok, dia mula rasa rendah diri, cemburu, dia fikir anxiety. Anxiety lagi statistik anxiety lagi dahsyat. Tiba-tiba anxiety. Okey, remaja yang kes remaja yang hamil ni yang paling banyak sekali hamil tanpa kahwin paling banyak sekali di Sarawak. Kes di Sarawak paling tinggi lah. 3 negeri tertinggi, Sarawak, Johor dan Selangor. Kita kena sahih benda-benda berlaku sebab mereka semua umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW kita kena kesian. Tak boleh masuk neraka umat Nabi Muhammad. Kita kena minta doa. Kita kena doa. Kita kena doa. Lah ni kalaulah bulan ni ada berita-berita pembunuhan ke, rogol ke apa pun kita scroll je. Sebab bila kita tengok, dia akan lagi rosak hati kita. Kita nak jaga hati. Okey, kalau kita tengok di sini jam tak betul. Bukan jam tak betul. Pasal duk tengok pukul 5.30 awak jam tak betul. Pukul 3.40. Awak jam tak betul. Okey. Orang sekarang ni banyak menuntut benda-benda haram lah. Yang paling kita risau lah. Sebab kita tak salah pun ada phone ya untuk kita mengaji, untuk kita tengok tazkirah. Tapi kena jagalah mata kita. Bila tengok-tengok tu kena scroll. Banyak benda-benda yang makruh ya. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi bila kita berbalik kepada bertaubat tadi ya, tujuan kita berpuasa adalah kerana kita nak bebas daripada neraka. Dan kita nak minta Allah ampunkan dosa kita. Dan bulan yang paling banyak pengampunan dosa adalah bulan Ramadan. Kerana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Maka kita ada banyak peluang untuk Allah ampunkan dosa kita dengan istighfar. Jamu orang makan pun kita boleh ampun dosa. Subhanallah. Jamu orang makan pun kita boleh jamu. Walaupun seteguk air. Walaupun sebiji kurma. Jadi kena cari juga apa hari ni aku nak jamu orang. Dan ni senang je. Madrasah, tahfiz, online saja. Kan? Tak ada masalah kan? Senang.
Kok mana pun bubuh lah. Banyak mana kita nak bubuh. Tapi setiap kali kita bubuh tu, kita akan dapat pertamanya pahala orang yang berpuasa. Yang keduanya kita akan dapat pengampunan dosa. Dijauhkan daripada neraka. Dimasukkan ke dalam syurga. InsyaAllah. Okey. Dosa mengumpat tadi dah bagi tahu dah, no? Okey, insyaAllah. Okey, jadi Ustazah akan teruskan lagi. Hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertamanya menguji hamba-hambanya, ya, melalui perintah berpuasa ini. Nombor satu, ya, A lah, dia bagi sini A dengan B. Ada dua hikmah puasa. Tadi tujuan utama kita puasa tadi tu, yang tu tujuannya. Ni hikmah dia pertama, ujian, yang kedua rahmat, ya. Melalui perintah Allah, Allah nak menguji siapakah hamba-hamba yang benar-benar bersabar. Sabar ni boleh sebut di mulut, tapi susah nak laksanakan. Susah nak laksanakan. Kita tengoklah, kadang-kadang sabar tu, bila kita rasa nak marah, astagfirullahaladzim, kita sabar. Bila mulut kita tak bunyi, bila pergerakan tubuh badan kita tak menunjukkan kita tak puas hati, kadang mulut kita tak bunyi tapi kita empah-empah barang. Empah-empah barang tu mana tak sabar. Kalau kita sabar, mulut kita tak bunyi, kita diam, kita istighfar. Tu bulan ni tak boleh nak buat tau. Bulan Ramadan saja dia punya praktis 30 hari, 30 hari. Dan kalau ujian tu mai hari-hari, kita sabar aja. Sebab itu ujian dia. Kalau kita lulus ujian tu, di akhirnya kita dapat ijazah daripada Allah SWT sebagai orang yang bertakwa. Memang betul-betul dia bersabar. Nak marah ke sabar. Nak buruk sangka ke sabar. Sebab ujian sabar. Sabar ni dia boleh apabila nafsu kita tak makan banyak. Atau dia boleh sabar. Bila kita makan banyak, kita kurang sabar. Sebab syaitan dia akan masuk dalam urat-urat darah kita. Yang halu-halu itu dia masuk. Bila kita kurang makan, dia tak boleh masuk. Kalau kita makan banyak, dia boleh masuk. Sebab itu seseorang tak boleh nak bersabar. Dengan kesabaran ini membuktikan mereka adalah orang-orang yang benar, yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Sabar ni. Kadang-kadang orang kata sabar ada had. Boleh guna tak kalimat tu? Tak boleh. Kalau sabar ada had, mana jadi tak sabar? Sabar ada had, pasal dia tak sabar tu dia kata ada had tu. Dia ada meter dia. Meter. Meta. Habis meta dah. Meta dia takat 70 ya. Sabar tak ada infinity, tak ada. Dia takat 70 ya. Bila orang tu, okey, tak apa aku sabar. Habuk kepala aku memang aku kena. Hang katok kepala aku memang tak boleh. Hang ingat aku boleh. Orang katok kepala takkan kita lebih. Dia marah kita pula kan. Kita kata sabar kau. Dia katok kepala kita takkan kita lebih. Dia mula tak sabar. Sedang bulan Ramadan ujian dia memang berat dah untuk orang beriman. Kalau dia kata sabar, kalau bulan Ramadan kita tak boleh sabar, jangan harap bulan-bulan yang lain. Tak akan boleh sabar. Subhanallah, berat tak? Berat. Sabar bukan pasal yang buruk je tahu. Sabar buat ibadat pun sabar tau. Macam mana terawih je lah, tak pusing ke? Berpeluh. Hangatlah dia kan. Nak berdiri 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Kata salam tak sama, tak dapat. Duduk je lah. Duduk pun tak puas, sembahyang rehat. Tapi buat tak? Buat tak? Kalau buat, Alhamdulillah. Maknanya kita uji lah. Okey, malam pertama samak ni takat 8 rakaat. Malam kedua naik satu lagi 10. Malam ketiga naik lagi. Lepas tu konsisten lah. Konsisten tak hujung. Kan lagi dekat kena pucuk lagi. Lagi dekat tak lagi pucuk. Ni lagi dekat tinggal 2. Dan ke mana ni cerita dia. Duk tahu tu je. Lepas tu kalau baca doa pun sabar. Dulu kalau kita kecil-kecil tak ada. Kalau baca doa marah, ayah baca doa panjang kan. Lepas tu kira habis-habis doa makan. Tengok dia tunjuk orang ni buka puasa di Indonesia. Bukan makanan tu. Dia pun tak sah macam di Arab lah, di Makkah tu. Lepas tu semua pakai doa, baca doa lah. Habis doa. Angkut buat lari. Kira siapa yang tak ada lah. Dia cepung semua. Bukan dia makan di situ, dia cepung buat lari. Allahuakbar. Orang yang macam bukan lambat pun tak lambat sikit pada dia tu. Kira macam dia, dia ambil kan. Kat balik baru nak ambil kan. Saya dah ambil dulu. Saya bangkit terus. Dia ambil salam tu. Sebutkan tu. Ya Allah ya Tuhan.
Alhamdulillah ada solat tarawih baca yang pendek-pendek pun tak puan nak ustazah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kita bersabarlah tu. Tapi itulah ujian sabar. Bak makan dekat masjid, kena-kena kita pergi beratok, depa kata jamuan makan tak tahu makanan habis. Tu sabar tu. Itu Allah nak uji tu. Ni, apa ni baru ni dengar apa ni ceramah ustaz mana apa? Tak ingat dah nama ustaz. Siapa pernah dengar dia cakap pasal kenuri tu. Kan apa ustaz apa? Ustaz mana tak tahulah. Kita kadang-kadang pun tak terfikir tau. Hukum makan di rumah kenuri tu. Bukan boleh makan sampai kenyang. Azaidul ya? Makan lebih kurang saja. Kalau makan sampai makan semua orang jamu semua nak makan, haram. Kita tengok orang jamu kan. Kuih tak ambil kan. Air kacang tak ambil lagi. Dia kena adat saja. Kita masuk makan jangan penuh pinggan. Jangan semua lok kita ambil. Kena tak habis pula lagi haram. Jadi kita bubuh apa kita nak makan dan lok sikit saja, lepas tu balik. Makanlah kadar je. Ada saya tengok Ustaz ceramah UAI. Allah, kita kalau tak tahu lah makan banyak sungguh. Hak bungkus lagi pesan pula buat orang bungkus. Awak balik ni, dia saja orang buat apa ni? Apa lenggang tu kan. Dia nak makan satu dia pergi ambil lima. Dia bukan ada apa, dia pun nanti syukur ambil. Patut tak habis, bukan buat balik bagi kau. Kesabaran ni membuktikan mereka adalah orang yang benar-benar cinta dan kasih pada Allah. Jadi kita kena cek dulu sabar kita dulu mungkin kita sabar tapi kita kena lagi lama kita berpuasa lagi lama kita belajar lah. Ada yang nak lalu kok otak kita, dia bukan sabar situ, lalu kok fikiran pun satu tau. Dia dah lalu ni. Dia duk lalu, dia saja duk lalu ni. Dia saja duk lalu, benda hak bukan-bukan, pelik-pelik duk saja. Astagfirullahalazim. Apa dia? Yang hak lama-lama yang bukan-bukan dah. Bukan-bukan tu. Dia kena puasa sungguh. Jadi itulah Allah ni simpan kita sampai hari ni nak bagi ilmu ni. Kalau lah ambil umur kita 20-30 dulu, apalah tak tahu jahil lah. Ya Allah, mati dah betul lah. Apa pun tak ada. Bukan. Saya bukan kata orang lain, saya kata saya sendiri juga. Sebab saya pun sentiasa belajar tau. Apa dengan tak tahu, apa dengan Astagfirullahalazim. Lepas tu bila kita tengok orang yang aurat tak sempurna lagi, kita jangan nampak dia. Kita doa je. Sebab kita dulu pun macam tu. Kita elok berbuat 2-3 hari ya. Baru sehari ya. Kalau ikut hari kiraan akhirat berapa minit dah. Tak ada apa saat dia. Tak ada apa pun. Masuk syurga dengan rahmat dan redha Allah tu. InsyaAllah lah Allah redha ya. Allah bagi kita redha, Allah bagi kita rahmat ya. Allah berkat kita insyaAllah, amin. Siapa yang istiqamah mengaji, dia dapat 3, redha, rahmat, berkat. Berkat, rahmat, redha, 3. Ikut turutan. Mula-mula berkat, kedua rahmat, kemudian redha. InsyaAllah. Mana-mana pun ada tempat mengaji. InsyaAllah. Ya, sebab pun kita ni banyak sangat salah, banyak hilang. Paling kita risau, kita jaga kita, anak-anak kita belum lagi, anak-anak cucu menantu ya. Kita doalah supaya Allah pelihara. Tapi Allah tak mustahil, Allah akan jaga berkat doa daripada kita. Walaupun kita nampak mungkinlah ada orang Allah nak anugerah anak dia awal-awal lagi dah okey. Awal-awal lagi dah hidup. Ya. Suami pun main peranan juga ya. Kalau suami pun dalam bidang yang sama, semua tu okey. Kalau ada setengah tu Allah uji juga. Masa muda-muda belum, dah tua-tua baru nak elok. Jadi beratlah sikit kita sebab kita mula lambat. Tapi jangan putus asa sebab Allah yang rancang perjalanan kehidupan kita. Yang penting kita kena doa. Kita doa sentiasa. Jangan pernah rasa sedih. Perjalanan Allah yang letak kat kita. Jangan pernah kita kata balik, dulu kalau mengaji dulu baru banyak tahu orang jahil lah makcik ni lalu ni baru nak mengaji. Jangan kena macam tu. Sebab dulu perjalanan dulu bukan kita yang atak tau. Perjalanan tu Allah yang atak. Hari ni tak. Kemarin dulu saya pergi ambil anak saya kat airport. Saya pun duduk kat kerusi tandak elok kan. Duduk belakang tu ada satu makcik duduk sembang dengan satu makcik tu. Dia mengatar sakan weh.
sini sikit apa tu. Dia boleh buat kita ni macam tak ada apa ni depan dia ni. Oh, apa nak jadi ni? Hang tahu rasa. Lain macam adik-adik jom kita duduk dalam. Kita duduk sana adik. Oh, kebarancok menjadi 24. Allahu Akbar makcik. Puasa makcik. Kita doa dekat dia. Oh, bukan merancok lagi. Yang punya bawa Grab. Dia bawa Grab. Dia bawa Grab. Dia tunggu pelanggan dia. Allahu Akbar. Tu saya kata, tu bulan puasa. Kalau kita apa seronok dia dengar bang lah dia buat kan. Apa dia nak kata kan. Saya dah dengar sikit masa dia kata-kata tu kan. Dia kata apa dia buat kita macam mana. Kau terbangkit lagi. Tu saya kata, bila kita dengar orang mengumpat, walaupun kita tak mengumpat, sama dosa macam orang mengumpat. Lah ni duk dengar kuliah boleh kawal sikit. Alhamdulillah. Allah faham Ustazah, bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Sungguh-sungguh kita manfaatkan benda-benda macam ni. Kalau habis duit banyak wafat pun tak apa. Daripada kita buat dosa kan. Bagusnya mengumpat. Jadi sungguh bila kita dengar kita dah join sekali. Apa kata kat siapa tadi? Apa kata kat siapa tadi? Ya kau duduk sekali. Oi, kalau dulu duduk sekali silap telefon, tak sat terputus telefon. Siapa balik? Jangan. Jadi itulah no. Okey, yang keduanya selain pada ujian, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Itu rahmat. Itu dia. Hikmah puasa sama ada ujian Allah. Allah uji kita nak uji dalam semua bentuk, nak uji semua. Uji semua. Zahir batin Allah uji. Dengan suami mana dia uji tak? Kan? Uji dengan suami, uji anak-anak, uji kita. Uji dengan jiran-jiran, adik-beradik. Ayah boleh balik awal sangat. Sebab dia mumpat. Mumpat kat kak ipar. Mumpat kat adik-beradik. Mumpat je seronok semua. Tak nak kerja lain sembang mumpat. Apa mumpat? Bila dia kata tentang seseorang dan apabila orang tu dengar, dia marah. Sama ada depan atau belakang. Kalau depan pun kalau saya kata kat simpulan, baju tak orang matching colour tu. Kan cuba tukar warna lain, tudung tu jadi biru, baru elok. Tapi dia tak suka. Mengumpat juga. Dan saya bukan kata ada belakang, saya kata depan-depan, mengumpat juga. Melalui ibadah puasa yang rahmat tadi, melalui ibadah puasa, banyak hikmah-hikmah yang tersurat dan tersirat dapat disingkap dan dirasai. Antara hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, apakah hikmah-hikmah yang tersirat tu untuk dapat rahmat Allah tu? Yang pertama, siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh tertib dan sempurna. Nak buat puasa dengan tertib sempurna ni bukan senang. Tertib dan sempurna. Tertib dan sempurna. Makan sahur, bangun malam, solat malam, jaga puasa, tak fikir buruk-buruk, tak sangka buruk, tak mengumpat, jaga mulut, jaga hati, jaga fikiran, jaga perasaan. Nescaya ia akan terhindar daripada melakukan sebarang kejahatan dan juga kemungkaran sama ada dalam diri ataupun dalam masyarakat selepas Ramadan. Jadi dalam Ramadan tu dia jaga puasa dengan sempurna, dengan tertib dan sempurna. Nescaya lepas ni dia dengan masyarakat, dia dengan diri dia sendiri, dia tak lakukan kemungkaran. Tapi dengan syarat puasa kena tertib dan sempurna. Pasal pun lepas Ramadan kita jadi balik. Orang tu tak dapat duit raya pun Ustazah. Jenuh nak bagi cik oi. Okey, macam pakai nok merah pula dalam ni. Dalam Facebook. Dia punya cahaya tu. Kelak apa kulit dah ni. Sakit, panas. Itulah kering sangat. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab puasa tadi mudah-mudahan menjadikan orang itu yang bertakwa dan terpelihara. Surah Al-Ikhlas 183. Saya sikit lagi nah. Melalui ibadah puasa, jiwa seseorang itu diasuh dan dilatih agar kuat menahan godaan syaitan dan hawa nafsu. Godaan tersebutlah yang sebenarnya punca mencetuskan berbagai kejahatan dan kerosakan dalam diri dan juga masyarakat. Punca dia daripada dosa. Punca dia daripada kemungkaran. Jadi kalau siapa yang dapat jaga
Nabi Muhammad SAW kata apa? Barang siapa yang dapat jaga dua benda ni, Nabi tunjuk di sini dan di bawah tu, di antara dua pohon tu, kemaluan dia, maka Nabi kata, aku sendiri jamin dia masuk syurga. Aku sendiri jamin. Dia siapa ada dosa-dosa zina, cepatlah bertobat. Jangan teruskan. Sebab dia memang menjatuhkan maruah, menjatuhkan. Dan orang yang berzina ni, yang saya kata tadi kan, yang saya kata tadi, berzina, tak kira lah sama ada orang tu dah kahwin dengan kita ke, sebelum tu zina. Zina, tunggulah nasib paling buruk dekat akhirat. Paling buruk. Dia akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan sangat buruk. Dengan seksa lagi, tak berbaloi. Jadi cek balik, sama ada Allah terima tak amalan kita, kita tengok ya. Nah, taubat kita tengok. Tanda Allah terima taubat. Contoh kita pernah buat dosa dulu. Dosa mengumpat, kita tak tahu sama ada Allah terima ke tak lagi. Kita tengok macam mana. Kalau kita masih rasa manis mengumpat, tak terima lagi. Tanda taubat tu diterima, kita benci benda tu. Jadi sekarang ni kita tengok, apakah dosa yang kita buat dulu? Mungkin benda-benda aurat. Dulu kan kita pakai pakaian kita pun kita buka lagi. Sekarang kita benci nak buka aurat. Kita pernah melakukan zina dulu. Sekarang kita benci nak berzina. Kita benci. Dengar pun kita tak mau. Pergi tempat tu pun kita tak mau. Ingat pun kita tak mau. Kita punya benci. Kalau kita pernah buat dosa, apa saja dosa lah, ada rasa benci, memang insya-Allah Allah terima. Tapi kalau ada lagi rasa mana? Dia mengumpat lagi, dia seronok lagi mengumpat. Rupanya dosa mengumpat tak pernah diampun oleh Allah lagi rupanya. Padahal kita dah tukar dah pakaian, dah pergi mengaji, dah pergi sana, pergi sini. Kita rasa tak ada apa mengumpat orang. Kita tak ada rasa bersalah kita mengumpat orang. Maknanya kita belum lagi diampunkan dosa mengumpat. Bila tak mampun, maknanya kita duduk bawa dosa-dosa tu sampai ke kubur, sampai kita bertemu dengan Allah, maknanya dalam keadaan dosa. Kita dah duduk minta keluar pada Ramadan bersih macam bayi, tak ada dosa. Jadi tempat kalau dosa-dosa macam dosa maksiat zina tadi tu, sebab ramai sangat kan tadi kita bincang, dia nak dengar pun dia tak mau, dia tak mau pi dah tempat tu, dia tak mau jumpa dah kalau boleh. Nombor sekalipun pun dah tak ada dah dalam telefon dia, hadiah pun dia buang semua dah. Baru betul Allah pun. Tanda Allah terima amalan kita macam mana? Ini kita buat amalan kan? Kita kan nak buat tarawih, nak buat puasa, nak sedekah, kan semua amalan, ya? Apa tanda kita, amalan kita Allah terima? Kita rasa seronok nak buat lagi. Seronok nak buat lagi. Kalau kita rasa dah, tak larat dah lah. Mana dah tarawih dah. Ni tak mau dah tarawih, cuti lah sehari. Nampak sangat lah sembahyang tu Allah tak terima. Kalau Allah terima, seronok. Maknanya kalau Allah terima, maknanya kita semangat sampai hujung. Macam kata Quran lah. Macam ni lah. Kita bagi hadiah ke orang. Dekat raja, dekat orang utama lah. Raja ke menteri ke siapa ke. Kalau orang tu terima hadiah kita seronok tak? Dia terima hadiah kita, dan kita pun seronok tengok dia terima hadiah kita. Dia bukan orang biasa-biasa tau. Bila dia boleh terima hadiah kita, kita rasa, wish, nak bagi lagi lah lain kali. Tapi kalau kita bagi hadiah kat dia, dia macam, tak maulah, dia tak tepi lah hak ni. Dia nak buka hak lain, hak kita dia tak buka. Kita rasa nak bagi lagi tak? Sama je amalan. Kalau Allah terima, kita seronok tak? Kita sendiri rasa seronok kalau Allah terima. Tak payah Allah apa, Allah terima. Allah terima tu kita seronok. Nak semayang seronok. Esok puasa lagi. Nak baca Quran lagi. Nak sedekah lagi. Tapi kalau Allah tak terima, automatik kita jadi macam down. Tak mahu dah. Tak mahu dah. Sebab tu orang semayang tarawih, awal je penuh. Hujung-hujung. Tapi semalam pun dah kurang dah tau. Pasal ada hujan ke apa, dah kurang dah. Nampak? Senang dia nak tengok berapa ramai dalam masjid tu Allah terima amalan dia. Hak konsisten daripada awal sampai hujung. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Terlepas sedekah subuh, kita boleh sedekah lagi hari ni.
Sebab subuh bukan semestinya lepas subuh saja, Eva. Dia bukan lepas subuh saja. Ada yang kata lepas subuh, ada yang kata seharian. Maknanya walaupun kita terlepas subuh, zuhur boleh, asar boleh, jangan sampai maghrib. Jangan sampai maghrib. Tapi subuh tu yang sebaiknya. Terlepas subuh tak apa. Malam ni jangan lupa lepas isyak sampai sebelum subuh. 2 kali. Kalau bulan Ramadan 2 kali. Daripada selepas subuh sampailah sebelum maghrib, dan selepas isyak sampai sebelum subuh. Itu semua dah tahu dah, tapi kita peringat sajalah. InsyaAllah. Baik, boleh baca. Siapa punya kereta? Honda dengan? Artiga. Siapa dia? Itu dia. Okey, sama. Okey, jadi kita berhenti dekat nombor muka surat 6. Kitab saya Ustazah. Ustazah. Boleh dah juga. Amin. Kitab saya nombor 1, muka surat 6. Muka surat 6. B1 kat 6. B1. Ya. Stok X juga satu dosa mukadimah zina ke Ustazah. Kalau kita stok X, serupa macam berzina tu tak habis lagi. Stok X pun tak tahu pula. Dia macam dia stalker. Duk buat apa, tengok Facebook kawan tu, tengok IG kawan tu. Duk tengok kawan tu buat apa, bini dia dengan anak-anak dia, nak tengok lagi dia. Dah benda ni kita kena bagi tahu. Kadang setengah orang bila main dengan perasaan, ada orang tak boleh lupa tau. Yang sama juga. Ustazah juga ingatkan tahun lepas duit raya bagi bulan puasa lah. Betul bulan duit raya bulan puasa. Ni kat mana ni? Ni dekat Masjid Ar-Rahman Al-Merah Al-Ustaz. Besok lagi bukan 3 petang, saya tak pasti. Besok kalau Masjid Taman Belia maksudnya lain kacau sikit lah. Sini pun dah kacau orang ini. Besok kalau tak ada kita akan buat rakaman ya. Tolong tengok dekat YouTube, nanti Ustazah bagi link. Pukul 3 petang juga. Okay? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.